fikir macam wah pilot ni kerja senang lah, naik sapa autopilot ni lah tahu dah kopi ke tak. Sebenarnya tanggungjawab apa-apa hal pun kita duduk paling depan. Kalau mati kita mati dulu kan. Halo, welcome back guys to Sembang Palatau. Ni dah minggu ke-3, episod yang ketiga, tak silap aku lah kan. So hari ni di waktu yang sama tak ada tu lain lah, tu yang sama kan. Kita hari ni ada special guest. Dia 2 orang. Selalu post hari tu kita dengan intern. Yang first kita dengan artis Sodadu, tapi kali ni dia lain sikit. Kali ni kita main corporate professional sikit kan. So hari ni aku tak seorang. Hari ni aku ada host yang big bro. Kita ada, inilah pengasas Extra TV Studio. Kita ada Cik Syafiq. Okay, macam mana ni jadi host? Okay. Pengalaman untuk jadi host ni, pengalaman tu lagi kan? Tak ada pengalaman. Try. So hari ni, tak apa, kita paksa bos jadi host hari ni. Sebab senang, tak payah bayar, dia bayar kita. So, siapa tu? Alright, tanpa lengah masa lah. Kali ni korang mesti tunggu. Biasanya gadis-gadis lah. Tapi kita tak tahu dia single ke tak. So, kita jemput ni, jauh ni, datang daripada udara. Kita ada Captain Adam. Duduk ya, sini ya. Waalaikumsalam Ken. Saya ada satu soalan tu sekarang. Kita terus ada satu soalan standing tu kan. Duduk tu Duduk soalan. Soalan ni, Cap sihat? Alhamdulillah. Itu je soalan ni. Baik. Dah balik ni. So Cap, apa khabar Cap? Okay. Alhamdulillah baik. Dari mana dia? Dari KLIA tadi. KLIA. Terus turun flight, datang, set. Terus datang sini. Dahsyat daripada udara. So ada tukar frekuensi sebab tadi kan macam dah ada sesi lain. Frekuensi lain lah. Discount frekuensi tanah. Masih smart ke kan? Alhamdulillah. So, kita sebenarnya ada banyak kita nak tanya. Soalnya ramai cerita-cerita nak jadi pilot ni. Bos saya juga jadi pilot. Tanya besar jadi apa? Kena cari idaman lah. Kalau tanya budak belakang lu pun tak nak belajar filem ni. Kalau ikut kan, sebab semua ML tak lepas ni. Tak ambil. Oh tak ambil, tak ambil. Tapi soalan betul ke? Nak jadi pilot kena ada ML? Prefer dia ada admit lah. Prefer nanti. Dia nak So, science kan, English. Admit tu kalau ada mana lagi A. So boleh repeat kan? Repeat paper. Tak terlambat lagi, masih muda kan? So kalau macam ujian fizikal, ada tak? Kenapa kau tanya Fizikal hujan? lah. Tak ada. Aku tanya pergi pihak aku. Pokok lah. Ujian fizikal tu tak adalah macam spesifik ujian fizikal lah, tapi dia ada guideline untuk BMI yang tepat untuk nak jadi pilot tu kan. Dengar BMI terus ni. Ini BMI ni kurang lebih. Memang tak pernah tepat ni. Dengar BMI terus trauma. Aduh. Alright Ken, macam tadi lah kita dah ramai nak jadi pilot. Macam mana Ken boleh jadi pilot? Daripada bila tu? Ada cita-cita daripada sekolah ke? Sekolah menengah ke? Sebenarnya cita-cita asal nak jadi pilot ni start masa sekolah menengah dulu. Sekolah menengah. Tengok Syawal Progress. Tapi masa tu tak tahu lagi nak jadi pilot macam mana. Zaman tu nak jadi pilot tu kena pergi CC je. Google je pilot ukur macam mana. Tapi Ken dapat muda lah. Alhamdulillah. Kenal sisi. Zaman CC tu masih ada gitu zaman tu. Kena pergi CC dulu. Google tengok dah. Macam bagat pun ada. Kenapa bagat tu? Macam bagat lah. Baju sama. Tapi datangnya idea nak jadi pilot tu start pada sekolah menengah lagi lah. Minat tengok kapal terbang. Tapi tak pernah tengok pilot yang sebenar ni. Zaman tu kita pun tak kerti ni kapal terbang ni. Tengok macam ni pun ni pilot. Lepas tu start pada situ tengok apa subjek-subjek yang dia nak jadi pilot kan. Dia nak
yang kebanyakannya lah yang kita nak kena ace kat situ adalah English, Physics, Math and Math, yang standard itu lah. Selepas dah tahu niat nak jadi pilot tu, kita start usaha saya nak jadi pilot. Zaman tu saya dapat bantuan daripada Yayasan Pahang. Nak masuk ke flying school ni, akademi ni. Terima kasih Yayasan Pahang. Terbaik. Jadi saya pada mulanya disponsor oleh Yayasan Pahang untuk masuk ke flying school untuk ambil kita panggil kos penerbangan kat sana tu untuk menjadi juruterbang profesional. Pada masa tu harga dia pun dalam 200,000 juga. Sekarang dapat lebih lah. 200,000. License ke kos nak tu? Untuk kos untuk mendapatkan lesen penerbangan tu. 200,000 kan? Itulah pasal tu. Kalau tak ada Yayasan Pahang tolong masa tu agaknya sampai sekarang beranan lagi lah. 200,000 Boleh tahan pada masa tu. Sekarang dah 40 Tahun lebih. ni. Saya mula masuk ke flying school pada tahun 2007 punya harga. Kita nak kena ambil SPM ni tu. Jauh betul umur. Tapi kenapa macam gitu? Sebaya lah. Lebih kurang. Ui, body shaming tu. Nampak kat dia macam malu-malu lah. Kita santai, relax kan. Sini pakai uniform tu, kalau tak vaping tu. Kata 200,000 untuk pergi ambil kos tu je. Kalau fail? Kalau fail kita berhutang free lah dengan orang. Masa tu is kita boleh panggil like lifetime decision lah. Dia sama ada kita ni dengan impian yang besar nak mengubah nasib keluarga, nak jadi pilot, nak jadi seorang yang macam di bidang yang profesional. Tapi dalam masa yang sama kos dia pula terlalu tinggi. Nah, benda ni kalau kita berjaya buat, alhamdulillah nasib keluarga kita akan berubah. Tapi kalau kita tak berjaya buat, sekali pula mak rempit tu pun lagi beruntung juga. At least dia tak ada hutang 200,000 orang, kita ada hutang. Pada masa itulah, tapi alhamdulillah masa sepanjang kita pun tahu begitu sebab benda tu mahal. Jadi masa masuk tu kita study betul lah. Maknanya kalau nanti kata nak selalu keluarga aja kapten ni kan. Maknanya pulangan dia tu berbaloi lah. Alhamdulillah. Pulangan dia alhamdulillah. Kita nak tanya tanda gaji macam PNC kan. Tapi rate-rate kalau kita tengok dekat Google semua macam rasa 10,000, 11,000 lah. Tak boleh buat. Gaji sampai 11,000 lah. Siapa? Gaji bos lah. Gaji bos mahal lagi. Gaji saya lebih sikit je daripada korang. Ada kena potong. Buat masalah. Nanti interview lain. Itu lain. Okay, dia sebenarnya gini. Gap dengan bos ni kau baik kan. Kan, tapi lah masing-masing ada bidang-bidang masing-masing kan. Tapi tu yang pelik tu. Tengok macam dua-dua ni macam baru jumpa. Macam tu. Orang kalau nak tengok macam ni kita berjumpa tak boleh keluar dekat public. Oh, Bahaya. Baik. Sebab dia pakai uniform kan. Kalau tak pakai uniform boleh lah. Tak tu lah, tadi sebelum Kat datang datang apa mula-mula sampai tengok macam ni. Bila masuk set tu lain mai. Dia memang dia counts with the uniform lah biasanya. Okay, tadi Kat cakap English kan. Kena ni kan. Okay. Sebenarnya apa yang Kapten cakap bila nak take off? Apa benda tu? Banyak orang kemam. Kenapa kena bercakap bunyi ni tu? Kenapa tak cakap biasa? Macam style lah tu. This is pilot. Tak, masalah tak faham kan. Itu kalau kata Kena bunyi macam mana sebab dia. Dia kadang-kadang sebab English tu level dia tinggi sangat. Dia mikrofon tu tak dapat capture. Biasanya macam tu lah. Mungkin kita boleh suggest lah dekat syarikat penerbangan lepas ni untuk pakai audio yang you sikit. Alhamdulillah. Yang kita punya okey. Yang viral baca doa lah apa semua. Boleh je lah nak cakap apa-apa pun. Boleh. Contohlah kalau time tu kau tengah
belakang kan. Cakap macam kita kawan-kawan kau borak dengan aku. Selama hari jadi seperti Oh, boleh? boleh. Kalau sembah rumah ke boleh juga lah. Boleh Mak ni semua dengar. segan lah sikit. Oh. Habis kalau flight tu contoh flight overseas lah, London dia flight. Kan? Boleh lah kot sembang. Kan yang orang faham pun. Kan? Boleh sembang kan tak boleh kampung kau. Mak Saleh banyak boleh cakap Melayu sekarang. Oh. So dulu flying school berapa lama tak? Flying school dulu 2007 sampai saya grad pada tahun 2010. Ambil masa 3 tahun lah. Sedikit panjang berbanding orang lain. Biasanya typically orang akan grad dari flying school ni dalam masa setahun setengah atau 2 tahun je. Saya extra long sikit. Lebih pandai Sebab nak belajar banyak sikit. So balik tempo belajar tu untuk license je lah. Ya betul. Dia keluar P ke apa? Macam dapat P lah. Sebab kita ada beberapa level kita punya license kan. First kita mula masuk flying school dulu, kita akan dapat PPL, kita panggil Private Pilot License. Private Pilot License ni kalau macam beli kapal terbang sendiri tu dia bawa. Selepas Private Pilot License kita akan dapat CPL. Kita go for the next stage yang mana kita panggil Commercial Pilot License. Dengan Commercial Pilot License ni kita dah boleh start masuk dah airline, kita dah boleh minta kerja. Okay, selepas beberapa jam penerbangan tertentu, lebih kurang dalam 1,500 jam, kita dah boleh upgrade kepada ATPL, iaitu Airline Transport Pilot License. Ini yang paling tinggi lah dalam level lesen kapal terbang ni di Malaysia ni. Tu kira pilot lah tu, kira yang co-pilot tu bawa Itu sikit lah. dah P pun dah buang lah. Oh, dah P dah tak buang. dapat stiker dah. dah full campur sikit. Lesen dah full. Sebelum tu kat kapal terbang dia tampal P. Tanpa P. Kalau tanpa P tu aku rasa kan ramai tak ada naik. Yang P tu pun JPJ ukuran. Alright. Lepas ni kita balik lagi nanti. Kita chill je, relax je. Kita bagi cake subway dulu. Okay. Jumpa je lagi. Alright guys, welcome back podcast Sembang Palatau. So kita continue balik dengan Captain Adam dan juga Bos Syafiq. Nama nice tu, Bos Syafiq, Captain Adam. Bila panggil Cap ni kan, terasa macam film Avengers. Cap. Kena bawa shield. Itu lah tadi bila dia cakap tak apa panggil cik je. Tak, nak panggil Cap juga. Biar rasa kan. Okay Cap, dah jadi pilot berapa lama Cap? Saya start kerjaya saya sebagai pilot terbang profesional tahun 2013. So tadi 2007 masuk flying school. 2010 baru grad. Lepas tu sepanjang tu ada 3 tahun buat lagi sebelum nak dapat kerja. 2013 lah start. 13 tu mana terus join komersial lah. Dah start buat kerja komersial lah. Terus buat Boeing lah. Alhamdulillah, yes. Dah kan? Itu 3 bawa. Jadi yang 23 ada 7 tak nampak lagi. Oh, okey tu. Mana? Aku mana tak sikit. So awal ke Ada 2013. Sekarang dah 2020. Senior lah ni, boleh kata senior lah. Ada senior lagi lah. Senior kan. Kita budak-budak bersyikaring ni. Kan, berapa stewardess ada tak? Ada yang macam tu kan, dia tanya pop dan sulit. Alhamdulillah setakat ni tak ada. Oh tak ada kan? Alhamdulillah. Hashtag suami setia. Weh, kan dah kahwin? Saya yes. Saya 2013 tu, saya kahwin 2011. Bijak. 2013 kahwin 2011. 2011 saya dah kahwin, 2013. Oh, awal lah keluar. Yes. Bijak. Itu namanya perancangan. Kita kahwin dulu, lepas tu baru dapat kerja. Oh, boleh behave kan? Alhamdulillah. Itu punca behave tu. Ada lah kahwin kan buka pintu rezeki kan. Tahu tak payah orang ni. Payah orang. Nampak nur di wajah. Di kawan saya tak behave. Padahal lampu banyak bukan nur. Lampu lebih sikit. So, okay lah kan. Pancaroba lah. Pancaroba. Pancaroba. Kan jadi seorang Ayat dia.
Sebab biasa orang tengok Saja lah masuk. Orang selalu tengok pilot best, driver, stewardess ramai, bawa kenderaan yang orang lain tak boleh bawa. Sebab apa tu? Cabaran kerja sebagai seorang mula dulu kenal dia. Tanya kerja apa? Bawa bas. Dia cakap dia bawa bas semua. Ya, bas lah. Aku umur tu aku percaya. Aku kan bawa bas, bas. Itu macam cerita dia apa? Ayat filem apa? Sebelum filem tu keluar, dia dah buat dulu dah. Oh. Maknanya memang dia orang semua bagi jawapan tu. Flying school dah ajar. Flying school dah ajar. Dia bawa bas. Okay. Ni satu soalan yang rasa ramai lelaki kat luar sana tak tahu. Okay. Confirm lah yang dekat sini pun tak tahu. Lagi-lagi Bob. Bob dulu kerja airport. Dr. Love. Dia lama gila kat airport. Sampai kita orang panggil dia. Bawa dia sekali masuk. Itulah lepas tu panggil dia tak nak masuk, dia kata segan. Dia kata takut apa Tony Fernandez kenal dia. So kita dah tahu lah airport mana dia kerja kan. Tahu lah. So ni soalan ni selalu bermain lah di fikiran lelaki-lelaki. Bila jadi pilot ni, betul ke stewardess kerja? Soalan tu sebenarnya kan, Jawab jujur je tak tahu. Kalau tak jadi kat camp kat orang lain lah. subjektif juga. Sebab nak kata kerja tak kerja, kadang-kadang kita fikir orang kerja doktor pun nurse kerja, orang kerja polis pun angkat yang jual pay air kerja lah, dia kerja. Dia kerja mengejar ni sebenarnya sangat subjektif lah. Typically orang akan cakap wah pilot ni banyak lah, stewardess ni ramai lah orang nak orang ni. Sebenarnya terpulang pada individu lah. Jadi macam saya dah plan pada awal, kahwin dulu baru dapat kerja, alhamdulillah. Jadi sebelum datang kerja tu dah ada shield dah, saya dah kahwin. Kat betul planning kan. Dia permainan dia halus. Safe play. Dia macam kawan-kawan dia sebab dia baik. Macam kawan-kawan dia ada kat yang saya kenal. Kadang muka tak handsome pun. Biasanya yang tak handsome pun dapat. Sebab apa? Tak ada girlfriend pun. Bukan dia pilot. Sebab handsome. Dia pilot. Kata tak handsome pun dapat. Tak handsome. Bau sedap ini handsome. Macam dia cakap ni, kalau doktor yang kejar diorang pilot yang kejar Betis. Tapi sepanjang tu ada pernah macam dia aku dah kahwin ada tak? Adalah setakat start kerja dulu sampai ke sekarang alhamdulillah, dia orang sangat memahami. Terutamanya macam dekat Malaysia ni, itu agak macam kita punya budaya kan, tengok musuh dia kahwin tak kacau, itu singgah lagi boleh kot, macam tu lah biasanya. So maknanya kita kena educate juga lah kat sana. Kita ubah persepsi orang ramai tu punya lelaki dia punya stereotype tu ada, tapi tak dinafikan begitu ada, tapi bergantung pada individu, itu subjektif lah. Dekat mana-mana pekerjaan tadi. So korang kat luar sana jangan cakap macam tu kan. Masuk lah. Tak ada siapa nak cakap pada dia. Itu ada yang cakap tadi tu. Tadi kita ni orang ramai lah. 1, 2, 3 ramai ni depan ni. Dia wakil dia tanya. Okay. Itu adalah soalan yang diorang tanya sebenarnya. Umum biasa lah. Diorang ni kira anak-anak. Sebelum nak tahu kan, bila kita cakap kita ada, hari ni kita ada podcast kan, dengan kapten. Dia kata kapten apa kan? Kapten kau terbang lah. Cakap dulu aku nak jadi pilot lah. Dia dah mula ayat tu. Tanya kenapa? Stewardess. Tu kita nak ubah perception tu. Okay Cap, tadi kita dah cakap dah macam orang tu semua lah kan. Dia punya nak lalu tu kan. Okay. Bukanlah last 2 years lah pandemic. Bila pandemic COVID-19 sampai dekat Malaysia masa tu, mostly of my friends yang stewardess apa semua ni, diorang kena cuti daripada ni buka car wash, daripada makan. Ada yang betul tak, memang dia tak tahu buat kerja lain, memang guna duit saving. Macam Caps ni masa COVID-19 tu kerja ke? Sebenarnya itulah COVID-19 ni dia banyak mengajar kita. Itu kita tak boleh, sebab siapa sangka pada satu ketika dunia akan stop completely.
Apa aja industri pun akan stop, apa jenis bisnes pun akan tak boleh nak buat apa pada masa tu. Dan hotel berguna. Itu bidang penerbangan ni sebab kita semua benda tak boleh jalan. Kita pula bawa passenger pun tak boleh jalan, kita pun tak boleh operasi lah. Pada masa tu sebenarnya memang tak tertekan siapa-siapa pun. Cuma kita ambil yang positif lah daripada segitu kan. Nak kata kita macam dia senang lah, duit orang banyak kan, mesti banyak duit simpanan. Tapi siapa ada duit simpanan untuk 2 tahun akan datang? Betul. Tak ada. Macam mana terror menyimpan pun, tak ada orang boleh simpan untuk 2 tahun akan datang. InsyaAllah kalau jadi apa-apa hal ini aku memantapkan. Memang tak ada yang se-steady itulah, walau kerja apa sekalipun. Tapi pada masa tu kita berbalik kepada kenyataan. Maksudnya dulu kalau dah biasa dapat gaji, setiap bulan tahu hujung bulan mesti ada. Ini kita dah tahu hujung bulan takkan ada. Saya pula pada masa tu kena cuti tanpa gaji selama 2 tahun. Saya sign 2 tahun cuti tanpa gaji. Jadi dalam otak kita dah fikir, macam mana kita nak set kita punya life ni untuk 2 tahun ni kita tak ada income langsung. Berbekalkan apa je simpanan yang kita ada ya. Kita kadang ada kalanya simpanan kita banyak, ada kalanya simpanan kita kebetulan tengah banyak tu kan. Jadi masa kejadian COVID ni ya, kita berbincang kat rumah kan, macam mana kita ni, berapa yang kita ada ni, apa kita nak buat. Macam saya sendiri, saya tanam pisang. Buka kebun tanam pisang. Apa tu? No reason at all, tak pernah terfikir langsung. Tiba-tiba macam tanam pisang tu sekali keadaan Tanpa apa-apa kata pengalaman ke apa. Bantal tu pisang. itu betul-betul kepala tahu tu, buat tahu Tak je. pernah, tak depan rumah. Singgah pokok pun tak kerti sebelum ni. Tiba-tiba dia tanam pisang. Baca Hantar bagi. gambar. Hantar video ke aku. Itu pisang. Tersiut. Out of nowhere memang. Macam mana tercetus nak tanam pisang tu? Idea tu datang sebenarnya sebab masa tu kita ialah tak ada benda nak buat kat rumah. Dan nak buat bisnes pun typically orang buat apa masa tu? Kerja food panda, hantar ni ataupun buat makanan kat rumah, lunch box ke apa, hantar bisnes yang masa tu. Saya terfikir bisnes apa yang betul-betul long term. Jadi saya tak nampak pada masa tu ialah bidang pertanian. Mana dulu kerajaan kita boleh cakap pertanian ialah satu perniagaan kan. Rasulullah dulu pun membala tani dan bagi saya bagus dari segi kita tak terasa dalam 2 tahun tu macam orang duduk tembok, duit tak ada, kita duduk sibuk untuk pokok. Kejap tinggi ni, kejap tinggi ni, lepas tu tak tahu dah bawah kan. Sedar tak sedar dah 2 tahun dah. Sebenarnya pokok tu daripada besar tu dah naik atas dah. Tapi idea nak buat pertanian tu sebab kita nak buat sesuatu yang stable, low risk, long term dan membantu untuk inilah industri pemakanan negara. Kita semua nak makan. Betul lah kan, kalau buat bisnes makan ni tentu macam tu. Dia supply and demand lah kan. Benda lain ni. Masyarakat Malaysia ni kita dalam 30 juta orang. Malaysia akan bersatu juga. 30 juta orang ke 60 juta orang, Malaysia dia tak bersatu juga. Dia takkan tiba-tiba membesar Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Dia Pening. Itu Pening. Daripada besar lagi Pening tu. orang macam mana pun mesti akan makan juga. Jadi macam mana kita sebagai pengeluar, producer kepada bahan makanan kan. Kita fikir tanam benda senang, tanam pisang, food. Jadi sekarang pisang tu okey? Bisnes tu okey kan? Kita start daripada bulan puasa baru ni. Dah start kita punya first harvest lah. Sampai sekarang dah 50% keluar. InsyaAllah kita porsi lagi dalam 2-3 bulan ni habis tuaian musim pertama. And then akan sambung lagi. Jadi continue saja tu kan? Habis musim ni tu naik satu lagi. Dia first season habis, nanti kita dah potong pokok pisang tu, anak dia naik. Sementara nak tua anak dia naik, kita harvestkan plot-plot lain pula. By the time tu boleh nak datang balik ke yang first one tu, dia akan sambung lagi. Macam tu. Macam menarik pula dengar. Puas kan? Tak ada kena-mengena dengan pilot. Macam mana? Jadi Ada tanah nak dihina kan? saya Bos tanah boleh beritahu. dia join dia tak bisa. Kawan-kawan dia pun buat sekali. So, ada
pilot cuti 2 tahun tanpa gaji. Ya. Memang tanpa gaji langsung kan? Tak ada. Memang kita sign cuti tanpa gaji. Cuti 2 tahun tanpa gaji. Pisang. Pisang oh. Memang pisang. Itulah sebab tak nak pisang tu. Pisang ni pegang ubah dia, aku tak nak pisang lah. Tapi moral yang kita dapat, even sebelum ni kita kerja profesional, kan banyak orang mengeluh. Kalau ini aja nak kenal orang betul lama, tak pernah terfikir dia nak tanam pisang, dia tak nak. Maknanya kalau kita nak buat. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Cuma kau kerja highway tak ada. Kan? Runway kan? Highway tak ada. Orang kata ada traffic light atas. Dia nak terapung pun ke kau? Pokok lah kalau dia cakap takut. Ada hukum dia terbang Takut kan? Dengan naga jin tu terbang kat atas tu. Bayar pula kalau traffic light tu rosak. Siapa pula nak pre-pre macam tu? Tunggu ni KL lah kan lambat. Macam kawan-kawan lain yang pilot lain, ada yang kau dengar Ada yang kerja kilang glove pun ada. Yang famous tu yang masak burger pun ada. Oh, apa? Smash burger pilot tu kan? Tempat dulu. Tempat dulu tu. Itu ada dia pack. yang sampai defect mental, sampai jiwa dia. Sebab apa? Bila dia orang dah biasa lavish, dia ada satu lifestyle dia orang, tiba-tiba hilang. Biasa impact dekat mental lah. Macam kawan yang tu dia sebut dia dulu, dia tak mengejar sangat orang benda-benda macam tu. Tapi yang lain-lain, dia tengok macam kawan yang dulu tu, ada tak yang dengar cerita sampai gila? Sampai gila tu tak ada kenal pula. Tapi yelah, dengan masalah yang ekonomi domestik lah tu dalam keluarga, dalam diri kan, tak dinafikan ramai yang stres kadang-kadang ada yang ambil jalan bukan, ada yang ambil secara positif. Tapi dalam keadaan macam ni, sebenarnya apa yang kita patut set dalam diri kita pada masa kejadian tu lah, ialah tak ada benda nak malu sebenarnya. Tak ada income, buat cari tak ada income, itu je sebenarnya kan. Kalau dulu memang kita boleh dikatakan yang agak selesa, orang pakai BM, kita pakai BM, orang pakai baju, kita pakai baju, nak orang makan tempat mahal, kita makan tempat mahal, itu masa ada gaji. Bila dah ambil cuti tanpa gaji, kita sedar kita tak ada income langsung, kita buat cari tak ada income langsung. Jangan pada masa tu pun kita macam kita kan BM kena tarik malu juga. Jadi pada awal kita dah set, okey, kita nak melalui berapa lama ni, cuti kita 2 tahun, yang kita memang confirm tak ada gaji. 2 tahun tu pula pada masa tu kita tak tahu COVID kaya ke, nak habis ke, nak sambung lagi ke, Ingat sekejap tu kan? kan? Kali Jadi bagian cara penerimaan lah. diorang ni dalam betul-betul dengan situasi yang sangat tak adil. Contoh kat company lah, airline. Kalau diorang nak sign for berhenti, nak reinstate balik masuk kerja susah. Jadi diorang antara golongan yang terpaksa sign. dia macam tak ada ya ke ah, Dia terpaksa. mostly Tapi- banyak yang tu. Tapi nasib baik macam diorang background kerja dia, memang dia dah train untuk tak panic time benda yang critical ni. So mana yang kita tengok yang kerja balik ni yang betul-betul training tu menjadi kan. Alhamdulillah. Tak panik kan, dia orang maintain, fikir apa nak kena buat kan. Biasa ramai yang dah berhenti kerja kan. Sebab kita kena ingat pada masa yang jadi tu, bukan kita seorang tu kena. Dia macam, ya Allah susahnya aku, iya, orang kat Venezuela pun susah, orang kat US pun susah masa tu. Satu dunia. Worldwide lah. Pada masa tu memang dia effect semua orang. Yang maksudnya kalau kita kata, alamak, kenapa lah company ni bagi aku cukup bergaji, ada orang kena buang. Betul. Ada orang kena buang pula, kenapa lah aku kena buang, ada orang lagi, mungkin lagi tu, lagi tu. Okay. Jadi dalam keadaan tu terpulang pada cara kita terima begitu banyak. Jadi macam saya cakap ni, kita ni dah dilatih untuk tak panik dalam keadaan tu kan. Sebab masalah memang akan ada. Jadi pada masa tu kita fikir apa solution dia, apa solution itu yang benda penting lah sebenarnya. Bila Naflat tu setiap hari berhadapan dengan isu hidup mati kan. Betul? So setakat nak sebuah hari macam okey. So tapi ni saya pernah dengar, tak ingat lah tengok orang cakap, pilot kerja dia macam ada berapa 4 hari
Lepas tu cuti. Pasal dia tak macam orang. ni kan sebab nak bagi tak apa. Pasal human factor. Human factor, yes. Betul. Itu betul lah dia punya. Sebab kerja kita memang tak macam orang. Bukan tak macam orang je, macam tak pukul 9 balik pukul 5 macam tu kan. Ada time ni orang baru nak tidur, kita baru nak pergi kerja. Ada time ni kadang-kadang pukul 7 pagi kita baru nak balik kerja. Orang dah nak pergi kerja. Lepas tu hari kadang Sabtu Ahad orang tengah seronok dengan anak bini kat rumah kan. Kita alamak uniform pula. Kalau tidak sana orang tu nak pergi cuti, kita nak hantar kan. Jadi different still lah lifestyle kita dengan Ni pilot Bob pun kerja airport. Masa dia kerja airport pun tahu nak jumpa dia, Allah susah. dia tu ada cover pilot kat sebenarnya kadang-kadang. Kadang-kadang dengar kat cerita dia pada cuti dia ganti. Alright, jadi kita sambung lagi kecil dulu. Kalau anda nak jadi pilot, make sure mental kuat. Itu lagi dapat jadi you. Jangan terlalu mikir. Alright, kita lepak dulu, jadi balik Sembang Palatam. Alright, welcome back guys. Sembang Podcast Palatam bersama dengan Kapten Adam dan Bos Syafiq lagi. Dia rasa macam tak cukup lah macam sekejap sangat. Sebab interesting juga lah bila cerita pasal pilot. Pasal ni kan, dia sifat ingin tahu, layan kan. Kalau aku kat sini pun macam nak tahu apa lagi yang tengah tengok podcast ni kan. So tak payah nak skip. Kau dengar Abang Bin? Rugi tak dengar Abang Bin? Cerita best Abang Bin. Dia tengok lah. Kan? Mana dah tahu jual footage dekat flying school. Budak-budak fikir kan sekolah. Tadi tu bagi ada kat sekolah. Kita bagi tengok yang last tu. Macam nak pergi pilot kan. Pilot cap. Jadi soalan ni menyedihkan sikit lah. Belum sana dah sedih. Soalan ni memang menyedihkan Okay. sebab dia macam affected untuk semua rakyat Malaysia. Okay. Kan? Umum semua tahu 2014. Okay. Dia confirm dia buat lah. Confirm kan. Nama pun tak tahu sebab dah kalah kan. Agak 2014 kan. Hari dua kejadian yang menimpa pesawat komersial kita. MH370 17. Satu hilang tak jumpa, satu memang tahu dah kan. Waktu tu lah. Masa tu dah jadi pilot kan. Masa tu saya junior pilot lah. Okay, masa tu takut tak kan? Dia dapat tahu ni kan, dapat tahu yang dia jatuh tak apa lah. Mula hilang ni betul tak tahu mana tiba yang second tu jatuh. Memang dia dua ni tragis lah. Dalam sejarah history pesawat komersial memang tragis dua ni. Perasaan cap masa tu dah junior. Dia sebenarnya bukan perasaan takut mati tu, sebenarnya sedih. Kita sedih sampai tahap pada masa tu macam tak percaya. Sebab hari yang MH370 situ hilang, esokkan paginya tu subuh tu saya ada flight. Flight local je lah, saya pergi ke Kuching, tak silap sampai tu. Masuk ke masa nak masuk office tu, suram dia memang macam nak pergi flight tu sebenarnya tak ada mood. Kita tahu rasa macam satu benda yang terjadi yang kita sendiri tak boleh nak explain macam mana perasaan tu. Dan benda tu dekat dengan kita sendiri. Itu dah dengan bagi cabin first. Saya boleh jadi kita tak? Belum sempat nak faham apa yang berlaku dekat MH370 tu. Sedih. MH17 pula. Saya ingat masa tu hoax. Kata keluar tak mungkin keluar. Dapat tahu pun daripada yang berita lah waktu tu. Bagi saya benda tu sangat malam. Satu
Itu dah benda ni bagi. Benda macam tu berlaku, itu salah satu risiko yang ada risiko dia. Walaupun risiko tu sebesar 0.001% ni, risiko tu ada dan tak dijangka langsung nak jadi macam tu kan. Ada kawan-kawan yang camp Kawan-kawan semua kawan-kawan semua yang dua-dua kes tu ialah dalam office dulu kita pernah info dan walaupun tak adalah rapat macam kita minggu macam mana, tapi kita kenal kan dan baik kat tu. Jadi kita macam orang baik macam ni pun boleh jadi macam ni kan. Semoga Allah tempat kan. Sebenarnya sampai sekarang pun sejauh mana pun kita cuba redha saja ada satu benda tak ada. Betul nasib juga yang kita tak fight sampai sekarang takat tu je. Sampaikan masa kejadian tu, selepas kejadian tu kita dah cuba macam-macam jenis senario untuk nak menjelaskan apa yang berlaku dalam simulator. Tak ada. Tak jumpa penjelasan yang logik apa yang berlaku untuk MST 17 lah. Untuk MST 17 tu ialah Kita tahu lah dia nyata lah. Yang lain ni kita tak tahu. clear lah orang tu tembak kita kan. Again, kena bagi sesiapa je pun boleh terlalu kat situ orang tembak. Ialah wrong place, wrong time. Ini semua qadar Allah, kejadian daripada Allah dan kita pun sebenarnya sangat terkesan dalam dengan itu lah. Memang masa tu tak ada mood nak kerja sebenarnya, tapi tanggungjawab kita pula dengan kita punya passenger kan. Jadi benda tu mengingatkan kita yang setiap hari, contoh satu hari 4 flight saya buat, 5 flight tu, setiap flight tu berapa orang kat belakang tu, itu tanggungjawab kita. No matter how orang fikir macam wah akhirnya kerja senang lah, naik sapa autopilot je lah, kalau kopi ke tak, sebenarnya tanggungjawab tu apa-apa hal pun kita duduk paling depan. Kalau mati kita mati dulu kan. Dan yang lebih teruknya lagi, kalau dalam masa kita macam seronok ingat macam orang kerja best, satu kesilapan yang kecil boleh mengakibatkan kehilangan 200 nyawa yang tak bersalah dalam itu. Jadi itu dalam masa yang sama adalah satu tanggungjawab yang berat yang kita pada comes with the job lah. Setiap hari kita kena fikir benda ni dari sudut serius ni. Ini datang sekali dengan job ni. Maksudnya kita nak jadi pilot, dia punya tanggungjawab dia nyawa Pasal bawa nyawa kan. of course nyawa kita depan sekali pula tu. Kita salah, kita mati dulu dan kita bawa pula orang ramai-ramai mati yang kita. Masya Allah. Alhamdulillah lah. Kita hidup buat fine day lah kan. Come lah kan. Itu semua ni soalan menarik lah. Tadi tu dia kan Soalan yang serius dia takut kan. tu tengah fly tu dia tak tinggal. Sebab kan ada gambar kan, dulu ada satu gambar viral tu. Ayat tu selfie lagi tu. Kalau tengah parking tu faham lah. aku terus ingat arwah abang siap majalah awak. Keluar tangan main angin. Main angin macam cerita musim kan. Boleh ya? Itu Rasa angin. Oh, punchline kau bukan tu. Aku seram pas lagi dia. Kau kat dalam kena cukup kuat lah. Okey tu sejuk. Kalau buat minum kat dia tak boleh sokok lah. Kita tak ada. Macam tu lah. Jadi yang selalu aku fikir berapa laju flight speed dia? Secara average ni lebih kurang dalam masa cruising lah. Tengah cruise dekat atas tu lajuan typical ialah 850 ke 900 km sejam. Itu keluar muka hilang siul. Sebab tu tak boleh balik. Kau buka tingkap tu zap. Keluar lagi kan. Tapi paling laju dalam sejarah yang pernah bawa Pernah dapat 9.5. 1000 tak apa. Betul. Kecil tak apa. Masa tu nak pergi ke Japan, kita pun memang dapat kebenaran untuk flight di level yang tinggi pada
punya 40,000 kaki macam tu, dan gaya elephant tu menyebabkan curvature of the earth yang kita cover, kita punya ground speed tu lebih tinggi. Masa tu pula dapat tailwind pula. Tailwind tu pun dah 100 knot. Memang tengok meter tu, ini out meter. Aku macam aku tahu. Macam kereta. Macam ni tak, Kita reset lah. Oh, dekat atas lah. Pusing ambil 2 kali. Macam meter reset tu pusing 2 kali kan. Suku canggih. Spring tu. Masa tu memang laju lah dapat. Okay, kalau pengalaman orang kata mencemaskan kan. Masa Cemaskan. contoh lah tengah buat flight ni kan, tiba tayar cabut. Nak ke? Paling Ah. cemaskan lah dah jadi sepanjang career. Ya, sebenarnya yang mencemaskan ni dari segi teknikal kapal tu sangat susah nak jadi. Bukanlah kita nak bodek, tapi negara kita ni, Malaysia ni, kita ada maksudnya standard maintenance of aircraft yang kita ada kat negara kita ni sebenarnya sangat tinggi. Nak fly tu, in fact kita akan check dulu kapal kita punya condition, kita check dengan engineer, tengok log kapal tu apa yang pernah rosak ke apa sebelum ni, apa spare part yang diorang dah ganti. Biasa kita buat rating, kita terus start engineer. Kita tak pernah check tayar siapa rotak, belah sini rotak berapa persen. Dalam kapal, every flight kita kena check. Jadi dari segi kejadian-kejadian yang membuatkan cemas tu, pernah sekali je masa tu dekat flight ke Pudong, China. Flight kapal yang untuk masa kita nak landing tu, kita nak slow down ke kapal tu, flight tu stuck. Flight tu start. Flight yang kalau kita dekat passenger seat kita tengok kan, keluar tu kan. Kita dah turun dah tu, sudah menatang minta turun pula. Vibration ke kaki. Masa tu kita kawal speed tu, kita notify tahu setempat masa tu, tahu Pudong tu, kita cakap kita ada sedikit masalah teknik kalau kita mau flight dan semua tu. Ada checklist lah dalam kapal tu, apa yang kita perlu buat, apa compensation dia, sebab kita sekarang ni dah tak boleh nak slow. Bukan tak boleh nak slow, I mean sepatutnya kita boleh brake tu kuat sikit. Sekarang ni dia slow down tu, deceleration dia rendah. Jadi check engine yang lain Tak ada, itu tak ada. Dari segi tu kita calculate pula dengan kelajuan kita yang ekstra ni, berapa banyak runway kita nak pakai sebelum kita nak stop. Selepas kita touchdown. Kau nak kira kan tu. Patutlah siap memang Sempat kena yang match kira. lah apa benda lah. Sempat. Sebenarnya ya itulah tu dalam dia misalnya dalam kerjaya ni, kalau kita bawa kereta, kita tengok ting meter minyak menyala dalam kepala ada apa? Shell kat mana? Depan ada Petronas kot, ada rugi dalam kepala kita. Kalau kita ting minyak menyala kan, kita akan fikir at least ada apa nak kena buat selepas ni. Kalau kita dalam kapal terbang, kalau dia ting menyala dulu, kita kena ada option A, B, C, D, E, F, G, dan dalam A sampai G tadi tu, yang mana pilihan yang decision yang paling less damaging to the aircraft, to the company, to the passenger dari segi. So option tadi kena ada sampai G, dan decision making tu pula kena berlaku. Inilah yang Aku terbaik. dengan kau lah yang pilot. Dia keluar je thing tu. Soal tak buat dulu. Bawa di toilet, bawa di toilet. Jadi parachute dalam tu. Tak ada. Tak ada. Kita commercial aircraft kita tak pakai parachute. Itu dah cerita dia semua ada lah. Tapi memang kita berhadapan dengan maksudnya situasi yang mana kita nak take off, benda yang semudah-mudah tu. Macam kita take off hari, kita take off, kita duduk atas runway tu, nak full power kapal tu, dalam kepala dah fikir dah, sekiranya take off tak berjaya, kita nak buat apa, nak berhenti kat mana, berapa jauh, berapa panas brake tu kalau kita berhenti atas runway. Kalau kita terlanggar bumbung tengah nak take off, berapa banyak minyak kita ada cukup sampai ke sana atau pusing balik ke Kalau sini. tengah tengok, aku ingat kan dulu pernah cerita lagi. Bumbung ni sebenarnya bahaya juga. Banyak kan keluar Betul? masuk dalam enjin dia bumbung makan. Semangat lah. Nanti dia meletup ke apa.
setakat yang burung tu lah semua kecil tapi kalau bukan kecil Kalau film ego itu lah kan. ada juga dalam kondisi yang banyak juga kan juga dulu dekat Thailand dulu ada sekali tu tengah on take off run tu kita dah full power tadi tak ada tiba-tiba sok sekawan gelap kita punya cermin depan tu penuh dengan burung masuk dalam enjin sudah tapi tengok indication enjin semua okey semua running okey tapi dalam kepala dah standby dah macam-macam jenis Tak keluar, possibility tolak Y tolak B. semua keluar ni. So kalau tak jadi apa, okey macam kalau kita jadi apa lepas dah take off dia cerita lain pula. Nak pusing balik ke, nak straight ke. Tapi alhamdulillah masa tu tak ada Itu apa-apa. satu enjin boleh. Boleh. Oh, cukup kuat lah satu enjin. Kalau nak Kita dah tengah take off, kita nak naik ni betul sebelah. meletup sebelah. Pasti boleh naik ni ke sebelah. Secara teori ni, apa yang kita dah praktis setiap 6 bulan start daripada first day saya kerja sampai ke pension nanti kita ada check dalam simulator. Secara teori ni, kalau kita tengah take off ni tiba-tiba kalau pung enjin sebelah jatuh atas runway tertinggal enjin dekat belakang kita boleh take off dan insyaAllah boleh selamat sampai ke destinasi kita. Kalau tak jauh lah, kalau nak pergi Japan ni jangan macam yang Engine 1 mati, engine 2 ada gear. yes. So kalau time tu kau bawa ada baju ke balancing tu? Balancing dia lagi sikit lah kita drift ke Agak sebelah. Secara teorinya kalau kita tengah take off enjin kita tercabut tertinggal atas runway insyaAllah kita is trained untuk come back land safely semua orang keluar dan uneventful lah insyaAllah. Tapi kalau kata tengah take off tu nasib tak baik dulu tertanggal. Itu bawah itu memang tak kali buat apa lah. Tu kena main angin je lah. Biasa Kita tengah lah kau baru naik dalam 1,000 feet je lah. Tak pergi mana. Kalau 10,000 lah. Tengah ni sampai start apa ni. Okey, itu apa yang jadi dekat Captain Sunny. Movie tu semua orang dah tengok kan? Captain Sunny je, Ingat Sulaiman sampai Burger. start Yang dia Pak Sad dia take off lepas tu dia langgar burung dua-dua enjin dia kaput. Sebab tu kita baca doa ni kan. Sebab time tu memang dah tak jadi apa dah. Memang dah tak boleh nak selamat lah. Yang itu sangat malang lah dia cakap kan. Sebab biasanya sebelah enjin dalam sebelah enjin ada lagi. So secara teorinya kalau kita cakap tadi kalau enjin tu tertinggal atas runway sekalipun kita masih lagi boleh take off dengan selamat. Kita boleh pusing sekejap fikir apa boleh nak buat, airport mana yang dekat, airport ni sampai ke tak minyak. Sempat ada masa untuk kita buat decision yang betul untuk keselamatan, first safety untuk semua orang, not less damaging to the company, to the aircraft and ourselves of course. Satu soalan nak tanya. Tapi assume sikit lah. Takut nak cakap. Kalau sayap tercabut, Saya cabut dekat dia Orang tak kena terbang lah ni. sebab dia dah melanggar fizik untuk sendiri. betul memang tak boleh kena sayap. Okay. Kalau kau emergency landing, atas air ke atas ground lagi selamat? Without ada tayar. Without tayar Dia punya perut itu cukup kuat lah. Cukup kuat. Sebenarnya kalau prefer atas adalah Daripada air. daripada air. Kenapa? Air ni kita tepuk daripada air. Lawan Tapi dengan air. walau bagaimanapun Air dengan rumah sama lah. Ya. bergantung juga orang rumah ni. Alhamdulillah yang kita punya okey. Tapi walau bagaimanapun dalam dua-dua situasi tu pun sekalipun kita dah di-train untuk sebab setiap 6 bulan tu kita ada simulator check. Dalam simulator tu bukan kita saya saja naik turun kita akan test apa aja yang terfikir macam mana lah macam-macam idea yang keluar. Macam mana kalau kapal ni sebelah enjin dia tercabut, yang ni sebelah lagi terbakar, lepas tu terjatuh dalam air, apa kita nak buat. So bila kita dah train setiap 6 bulan daripada hari pertama kita start kerja sampai kita pension, ada alasan lagi tak kalau tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Ada segala kemungkinan tu
dah dipikir dah Maknanya buat kalau dah jadi simulator. ke atas tu tiba-tiba sebab ada pula passenger buka tingkap tadi kan. Buka tingkap, nak jadi apa? Itu soalan. Pressure hilang, orang tak ada oksigen. Andai katalah tiba-tiba lah datang gila, katalah si Haris kan. Tiba datang gila tu nak buka pintu kapal terbang tu dan tengah fly. Biasanya tak ada. Tak ada. Sebab dari segi security tu pula kita ada counter measure untuk menghadap yang itu dipanggil unruly passenger. Yang berpotensi ke panas. Nampak? Yang ada stewardess dekat bawah Stewardess dia bersilat. Ya. Semua turunan mak kilau, tak tahu. Silau. Tak ada. Dari segi keselamatan pula untuk jenis-jenis passenger yang berpotensi menjadi pengganas atau menyerang sesuatu pesawat lah, kita panggil macam tu kan. Kita ada prosedur macam mana nak detain this kind of passenger tu. Kadang-kadang tak dengar ada yang masuk kapal dah minum lebih ke, lain kata dah pening, dia nak buka lah apalah. Kita ada prosedur macam mana nak kawal passenger macam tu. Kalau tengok biasanya filem kan dia ada marshal tu kan. Yes. Macam Malaysia tak tahu lah dia juga. Anda tahu. Oh, aku tahu stewardess silat kan. Kau tahu jangan guna buku dulu. So kita pun dah dilatih untuk macam mana nak kawal situasi yang macam tu lah. Biasanya end up passenger tu akan kena tahan lah. Yang tahan turun bawah memang InsyaAllah macam-macam menjawab. Kalau yang nak suka 2,000 kena korek confirm. Dapat upah lah buat lah. Contohlah yang boleh racun makanan pilot, stewardess. Kalau stewardess sakit hati dengan pilot ni, kod cinta tak membalas setelah tinggal, diracunnya makanan member tu, dua-dua pilot mati dalam. Siapa boleh nak bawa kapal? Ada ke stewardess ke steward yang boleh bawa? Ke memang Kadang-kadang kan macam pernah tengok dalam movie tu, pakai headphone tu, ada orang guide lah. Kau banyak sangat tengok Mission Impossible Tak, ni. maksud Itu lah pasal aku pun dah suspect kan sebenarnya. Orang biasa boleh je nak land kapal Sebab walaupun dia tak pernah bawa. Ya, tu biasanya boleh cerita macam tu Hollywood kan. Tapi in real life sebenarnya pilot dengan co-pilot tak boleh makan makanan yang sama. Dan tak boleh makan makanan pada waktu yang sama. Kau makan, aku makan, siapa nak bawa? Itu satu hal. So, kalau makan makanan yang sama, kalau makanan yang sama pun tak boleh juga. Kalau sakit perut, confirm pun sakit perut juga. Jadi dari segi kalau nak racun makanan tu, okay, worst case scenario contoh macam kalau Hollywood punya ni tadi, senario tadi, dua-dua dah kaput, kan? Kita akan apa namanya, carilah siapa-siapa yang dalam flight tu yang mungkin ada asas penerbangan yang pernah main simulator. Itu Hollywood punya storyline lah. Memang akan kalau tak jadi ya, tapi in case kalau tiba boleh kat lah macam tu. Kebetulan pula ada seorang student pilot ke apa dalam tu, ataupun pilot daripada company lain yang pernah bercuti ataupun dia pernah main flight simulator. Itu dalam movie biasa buat macam tu lah. Memang macam tu lah prosedurnya pun. Kita kena fikir sebarang kemungkinan. Dalam flight tu hari ni biasanya kalau tak ada doktor, kita tak tahu belakang kan. Sebab semua pakai baju t-shirt, pakai baju biasa kan. Jadi biasanya kadang-kadang macam tu kalau ada medical emergency kita kalau yang teruk kita akan panggil doktor. Kebetulan doktor dalam kapal ataupun pilot biasanya kalau seorang dah in-cab kita declare media dan terus immediately walaupun macam mana pun kita kena land immediately sebelum seorang lagi pun. itu dia ni race report lah. Itu dia ni support. Maknanya kita kat mana pun daripada masa tu, kalau sini dekat, kita ambil yang mana yang paling suitable. Dekat pun tak semestinya kita boleh terus land. Weather kerja kau berselubung kat situ pun tak boleh masuk juga. Jadi kita kena tengok yang mana yang paling suitable untuk yang as soon as possible. Sebelum seorang lagi pun kaput, dia dua orang kat jadi Kalau airport semua busy, terus jadi movie Hollywood lah. Soalan kau punya kapal biasa kena pandang putih. Untuk kau Thor tengah mengamuk kata tu. Biasa. Biasanya kadang-kadang boleh jahat. Parah.
Kau ingat Patutlah aku tak pernah dengar. kan kawan-kawan kau tu Ah. sikit-sikit tebal kena pandang peti. Tebal kena pandang peti. Tapi memang tebang memang dicipta macam kalis apa? Yes, dia ada penebat Penebat tu, dia itulah. Jadi sebenarnya masuk dalam awan kena pandang peti ni biasa. Betul. Dia akan masuk dan dia akan keluar dari intake tu. Kau macam kau duduk dekat depan dengan speed laju ni. Maknanya kalau kau dekat darat pokok kereta, mata kau sama tak macam kat atas. Biasanya akan jadi terbiasa. Biasa. Akan jadi terbiasa sebab visual yang kita dapat masa take off dengan masa kita landing sebenarnya sangat laju. Kita landing tu nampak macam tak apa-apa. Sebenarnya berapa speed kita landing? 3 tu lebih. Dan Nak landing je. Kan? Jadi take off yang memulihkan dia terbang lebih juga. 3 tu lebih. Maknanya kalau aku bawa kereta 3 tu lebih. Bawa motor saya lah. apa? Biasanya motor lah sampai. Motor 99. Sempat sikit lagi. 300 lebih ni berapa lebih? 3 dulu. Soalnya kalau kau ada wind lagi, dia terbang kereta tu. Boleh, tapi lepas tu ada satu balik lah. Aku dapat soalan yang masih tengah interview dulu. Angin je tu. Maknanya orang yang interview tu dengan aku sama kan. Biasa interview tu mesti senior kan. Tanya, kalau aku kereta tu pasang layak, apa boleh aku bang? Kata dia masalahnya kereta ni kan top tayar. Cakap penerbang dia ada thrust daripada enjin dia. That means selepas dia flight tu dia ada continuous force yang menyebabkan dia fizik. Aku saja tanya soalan. Tu lah. Mesti kau lupa. Tapi aku dulu masa nak dapat kerja dulu, salah satu soalan interview tu lah trick question macam alamak ini saja ni. Mana tanya? Di last soalan sebelum kita tutup malam ni kan. Masa tengah flight atas pernah jumpa yang kan? Benda pelik lah yang kau pernah jumpa. Macam kita tengok Indonesia dia ni ada Garuda lah. Ni lah pengalaman mistik ke atas tu? Kau dengar pada kawan-kawan ni apa benda? Tapi tak pernah lagi dah jumpa. Kadang kita berselisih dengan orang kat atas tu biasalah kan. Berselisih dengan kapal lain. Aku lucu kan? Itu pun isi je. Ha? Apa ni? Biasalah sebab kita atas tu kan macam highway kan. Kita fly by sini, orang fly by sini kan. Jadi berselisih tu biasa kan. Tapi tak pernah melanggar. Tak pernah. Tapi kalau macam tiba-tiba tengah fly tengok penanggal semua tak pernah lagi lah. Jauh berangkat. Penanggal lagi kan. Pilot askar. Ada cerita sedap nak terbang, terbang sekali dia Biasa tu. mungkin sebab tak ada sewa, dia sewa. Kalau pilot askar ni kosong. Kosong Tapi pernah sekali lah ni masa fly dekat Thailand dulu. Kapal ni kita ada CCTV kat belakang. Tengok kawasan bisnes kelas, kawasan yang restricted area ni lah kan. Jadi masa tu aku perasan lah passenger ni dah pergi toilet. Tengok kat CCTV tu, alamak aku nak pergi toilet juga ni. Tapi ada orang yang toilet. Cakap apa lah, let dulu. Lama panggil semua dia sebelah belakang tu, call dia. Cakap passenger tadi pergi toilet. Ya. Tunggulah dia siap dulu. Lama kat 5 minit gue macam lama letak si back sign tu nak suruh dia balik lah kan. Cakap dia tinggal dua, please be seated. Hai tak keluar-keluar. Boleh lama ini lama tak keluar-keluar. Panggil suruh dia masuk, dia punya esok nak masuk kan. Dia masuk, lepas tu aku keluar. Keluar tunggu depan tu. Dia buat lama dah lagi. Suruh dia seorang lagi yang dari depan tu. Dia cakap dah, ni tunggu sekejap. Passenger tak keluar lagi. Dia kata, betul lah, aku nampak benda dalam tadi. Tunggu, kita dah makin tunggu. Kepala dah makin bengang tu ni sebab dah tak ada nak mikir kan. Dah ujung-ujung. Dah ketuk tak menjawab. Buka pintu tu. Tak ada orang weh. Buka pintu tu tak ada orang. Waktu kau tunggu depan tu dengan bunyi flash lah. Tak ada. Tak ada sini. Berat tu Ingat, kan. Yang pergi tadi yang stewardess pun nampak ni. Tapi masa tu tak ada nak fikir dah. Settlekan dulu kerja. Dah habis keluar dari toilet tu. Dah
siapa yang masuk tadi kan? Tanya sebelah tu, tadi passenger yang masuk tu. Kata, yelah aku nampak dia passenger masuk. Kata, aku nampak dekat CCTV nampak dia orang masuk tu, tunggu tadi. Masalahnya orang tu tak ada. Itu memang tak terjawab. Lepas tu bila dah masuk balik dalam kokpit, dah sajalah borak dengan dia seorang. Cakap, aku perasan tak tadi dia orang. Saya pun perasan juga tadi, kata kan. Orang tu masuk. Lepas tu tak tahu siapa tu. Tapi sebab lepas tu kita dah busy lah, tak kira fikir lepas tu ada benda. Semua dah benda tu jadi macam Jadi biasa. tak fikirkan sangat lah kan. Semua lepas tu baru tanya, so dia macam tak ada orang hilang. Tak ada. Jadi benda tu is left unexplained lah masa tu. Tumpang free. Tumpang free. Masalah Dia dia kat ulat. pergilah tempat lain, kita toilet bawah. Dah kita menunggu depan dia. Dia nak keluar ikut flash tu. Flash tu apa? Keluar ikut flash. Dia eject tu. Yang tu Hollywood. Flight time suka. Alright guys, kita dah sampai ujung. Rasanya dah almost sama juga kita sembang kan. Rasa macam tak tercapai dek masa. Ayat tu keluarga Muslim buat Ini yang masa Cik Razman. Ini yang masa Cik. Dia simpulan dia kata, orang kata tu bila GDP dah terjun ni, jadi host Juga mantap. dia keluar. Apa bahasa dulu? Alright Cap, thank you so much Cap for coming. Terima kasih. Ini banyak benda kita belajar ni. Banyak berapa? Aku tak sangka tadi macam soalan main tangan luar tu semua macam tak pernah fikir. Tapi ada satu lah soalan ni. Dia best ada 2 pilot. Kau akan dapat misi kejap nak parking. Kejap kita kau parking kereta selfie, parking kapal. Ada itu. Itu ya pengalaman yang best lah. Tak ada member ajak lepak. Tak kena masa. Nak ajak lepak. Jap, aku pergi Hong Kong. Jap Hong Kong Petang balik. Petang balik. Gila. macam taman sebelah. Okay guys, thank you. Alright. Terima kasih. Thank you juga kepada co-host kita, Boss Steve. Thank you Mr. Syafik and Mr. Alam. Alright, so guys, nak jadi pilot, fikir-fikirkan kalau dulu 200,000, sekarang 400,000. Jangan pinjam adu untuk jadi seorang pilot. Yayasan faham ni. Sekarang banyak lah buat dulu boleh. Alright, kita jumpa lagi next week insyaAllah dengan tetamu yang Stewardess. dapat stewardess tu. Kita Ricky kat Cap stewardess orang. Dua lah. Maklum lah. Satu bas ni. Satu bas pun okey. Kita kena tanya juga cabaran diorang dulu. Betul kan. Alright, okay. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk subscribe. Dia macam kekok nak cakap. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Masuk sikit. Oh, no. Jangan lupa untuk like, subscribe. Tekan butang loceng. So, stay tune untuk yang next week. So, thank you. Jumpa next week dalam Sembang Podcast. Sembang Palapa.